Datuk, tadi 10 jam yang lepas, Malaysia kini ada Ini boleh menyebut silent, bahawa silent. pemimpin Perikatan Nasional berkumpul untuk mesyuarat di Hilton. Ya. Dan saya difahamkan melalui satu Facebook posting Datuk Zahari Mat Yassin, seorang blogger yang mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, sudah keluar daripada mesyuarat itu kerana tidak setuju. Dikatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin telah offer 3 juta ringgit bajet kepada setiap ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Jika sekiranya perkara itu betul-betul wujud, apakah pandangan Datuk dari segi implikasi politik negara selepas saja bajet ini dilulus atau tidak? Itu soalan pertama saya, Datuk. Okey, pertama sekali sebaik saja saya membaca kenyataan yang mengatakan bahawa berlakunya sogokan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kepada wakil rakyat yang akan mengundi belanjawan 2021 yang mengatakan bahawa peruntukan sebanyak 3 juta ringgit akan disalurkan kepada setiap ahli parlimen, termasuk ahli parlimen pembangkang, sekiranya belanjawan ini diluluskan. Saya telah menghantar satu mesej kepada Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, untuk bertanyakan sama ada benar perkara ini ataupun tidak. Jadi sehingga hari ini, sehingga saat ini saya masih belum dapat sebarang konfirmasi. Tetapi sekiranya, saya jawabnya sekiranya benda ini benar-benar berlaku, saya anggap ini adalah satu benda yang tidak sepatutnya berlaku, dan ini juga membuktikan bahawa sekali lagi Tan Sri Muhyiddin menggunakan kaedah menyogok ahli-ahli parlimen bagi memastikan belanjawan diluluskan, dan dalam masa yang sama bagi memastikan undi tidak percaya ke atas diri beliau tidak berjaya. Sebelum ni kita tahu bahawa ahli-ahli parlimen daripada UMNO telah ditawarkan dengan jawatan-jawatan seperti contohnya Datuk Seri Nazri Aziz telah ditawarkan jawatan pengurusi PNB, dan kemudian kita dimaklumkan pula oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, beliau juga telah ditawarkan dengan jawatan pengurusi Petronas, tapi alhamdulillah kedua-dua mereka telah menolak tawaran ini. Ini menunjukkan bahawa ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional masih penuh integriti dia, dan tidak mudah berkompromi dengan apa yang cuba dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kalau benarlah perkara ini berlaku, saya rasa ke bawah duli tuanku harus membuat satu keputusan yang tegas, kerana rata-rata yang telah melafazkan ikrar untuk menyokong belanjawan 2021, kebanyakan daripada mereka melakukan perkara tersebut lebih kepada untuk menghormati kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak istana. Sama ada penyataan itu datang daripada ke bawah duli tuanku ataupun tidak, saya tidak pasti. Tapi saya curiga dengan kenyataan ini, kerana saya yakin bahawa tuanku seorang yang bijaksana, beliau tidak akan sesekali mencampuri urusan politik negara. Dan sewajarnya sekiranya sogokan ini sekali lagi berlaku, maka ke bawah duli tuanku patut memberikan nasihat kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, kerana saya merasakan perkara ini kalau berterusan dilakukan oleh Perdana Menteri tanpa henti demi untuk menyelamatkan tengkuknya, maka akhirnya yang akan punah ialah rakyat dan juga negara. Hari ini rata-rata rakyat bising, walaupun hari ini kita tengok dalam posting Tan Sri Muhyiddin, beliau menghantar bekalan pergi ke Sabah dan Sarawak, Labuan. Tetapi dalam posting yang beliau buat, beliau dikecam hebat akibat daripada kegagalan beliau untuk memberikan kebenaran
kepada rakyat yang mencarum dengan KWSP untuk mengeluarkan RM10,000 daripada akaun pertama mereka. Ini bukan rakyat minta duit kerajaan. Ini kena faham. Ini rakyat minta duit mereka supaya mereka boleh gunakan dikala mereka benar-benar tenat, benar-benar susah. Betul. Seperti mana yang diperkatakan oleh Tan Sri Muhyiddin ataupun oleh pihak KWSP, bahawa simpanan KWSP itu ialah untuk masa depan. Untuk memastikan apabila seseorang itu pencen, beliau mempunyai modal yang cukup untuk memulakan kehidupan baru ataupun setidak-tidaknya boleh menggunakan simpanan hari tua itu untuk diguna pakai sedikit demi sedikit sementara sebelum dipanggil Allah Ta'ala lah. Jadi hari ni saya nak tegaskan keadaan kita rakyat dekat bawah ni, keadaan dah dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat menyedihkan. Rata-rata sudah mula tak makan pun ada. Saya hari-hari kita mendapat, sebab kami selalu menghantar bantuan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Tetapi kita dapat terlalu banyak contohnya permohonan untuk mendapatkan bantuan daripada negeri Sabah. Sepatutnya Tan Sri Muhyiddin sebagai orang yang telah menyebabkan berlakunya pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Sabah lebih awal daripada sepatutnya. Apabila beliau telah mengarahkan dua orang kanan dia, Hamzah Zainuddin dan juga Nadim, setiausaha politik beliau, untuk mengatur supaya Musa Aman diangkat menjadi Ketua Menteri Sabah dengan membeli beberapa orang wakil rakyat daripada warisan. Ini telah membawa kepada tindak balas Syafiq Abdal yang telah akhirnya membawa kepada pembubaran parlimen. Sepatutnya dalam keadaan coronavirus yang meningkat dan hari ini menyebabkan rakyat di Sabah menjadi dalam keadaan teruk, sangat teruk, terutamanya tempat-tempat yang dikenakan sekatan dengan sangat dahsyat, tak boleh keluar, bergantung harap pada bantuan dan sebagainya. Tak semua bantuan dapat sampai dengan baik. Dan tempat-tempat yang tidak mendapat bantuan daripada JKM ataupun daripada pihak berkuasa, mereka ni lebih parah, kerana tidak ada sebarang bentuk bantuan yang disalurkan kepada mereka. Itu sebabnya ada cadangan daripada Datuk Seri Najib supaya untuk Sabah, kenapa tidak kita berikan bantuan one off sebanyak RM1,000. Sepatutnya Tan Sri Muhyiddin dapat setidak-tidaknya mengutamakan perkara ini kepada rakyat negeri Sabah terlebih dahulu, kerana mereka lah yang paling terkesan, yang berpunca daripada ketamakan kuasa orang politik ni. Dan yang keduanya, kita lihat, kita tahu bahawa akibat daripada kegagalan kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir yang lepas, menyebabkan kedudukan kewangan negara berada dalam keadaan yang tidak selesa, yang menyebabkan di kala COVID ini kerajaan Muhyiddin terpaksa menaruh harapan kepada dana daripada KWSP yang kemungkinan besar terpaksa diguna pakai oleh pihak kerajaan dalam membiayai projek-projek yang bakal dilakukan oleh kerajaan di dalam masa terdekat. Dan itu menyebabkan kemungkinan besar dana sebanyak RM10,000 yang dicadangkan oleh Datuk Seri Najib untuk dibenarkan pencarum keluarkan daripada akaun pertama tidak dapat ditunaikan, tidak dapat diluluskan. Namun dalam keadaan yang begitu parah hari ini, sepatutnya kita belum lagi parah kerana kita masih lagi kita memberikan moratorium daripada April sehingga 30 September. Oktober orang baru mula membayar
bil-bil pinjaman kereta, pinjaman perumahan, pinjaman peribadi dan sebagainya. Namun walaupun bulan pertama ini kita lihat kesengsaraan, keperitan yang dihadapi oleh mereka-mereka ni, bukan hanya perit kerana terpaksa mula membayar pinjaman kereta, rumah, pinjaman peribadi, tetapi sekali lagi terpaksa berkurung di rumah, terpaksa mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan bagi mengekang kononnya wabak COVID-19. Jadi sekiranya saya nak memberikan cadangan, sekiranya RM10,000 yang nak dipohon oleh rakyat ini, pencarum KWSP ini, tidak boleh diberikan secara one off, apalah salahnya kalau kerajaan mengambil keputusan untuk diberikan secara bulanan sepanjang tempoh permulaan COVID ini untuk gelombang kedua. Mungkin boleh diberikan pinjaman ini RM2,000 setiap bulan. Maknanya setiap bulan pencarum-pencarum ini boleh mengeluarkan daripada akaun mereka sebanyak RM2,000 hanya untuk bertahan dalam tempoh 4-5 bulan yang akan datang. Kalau ini pun tak mampu dilakukan oleh kerajaan Muhyiddin, saya tak tahulah apa yang bakal berlaku kepada rakyat Malaysia. Dan kalau ini berterusan, saya rasa tak payah tunggulah hari tua. Mungkin kita akan berhadapan dalam satu keadaan di mana rakyat Malaysia mungkin ada yang mati kerana kebuluran akibat daripada kegagalan ibu bapa dan juga pekerja-pekerja untuk meneruskan kehidupan mereka apabila mereka tidak boleh keluar cari makan, tak boleh bekerja dengan arahan-arahan yang mengarut, contohnya macam hanya 10% kaki tangan pengurusan yang dibenarkan untuk bekerja. So benda-benda macam ni sangat menekan. Jadi saya harap dalam belanjawan yang sudah pun mula mendapat reaksi balas daripada pembangkang, saya tengok Menteri Kewangan baguslah, ini satu benda yang saya puji. Mereka pergi berjumpa dengan pembangkang, mereka pergi berjumpa dengan parti-parti komponen di dalam kerajaan untuk mendapatkan feedback, tetapi jangan hanya mendapatkan feedback tetapi tidak mendengar apa yang telah diutarakan. Khususnya UMNO hari ini, mereka telah memberikan lebih kurang 6 cadangan utama untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Maka pertimbangkan sebaik-baiknya, bukan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan pun tak guna juga.